Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak tingkatan 5. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Ini kita masuk tajuk baru iaitu seni arca. Okey. Seni arca tingkatan 5 ni dia tidak ada kesinambungan pada tingkatan 4 lah. Dia terus sambung tingkatan 5. Mungkin dia ada kesinambungan daripada kita belajar di menengah rendah lah. Okey, di tingkatan 5 seni arca ni kita akan belajar tak macam kita belajar seni catatan ataupun seni lukisan. Sebab dia sebut dalam bentuk era Renaissance, Barok, Rokoko. Manakala untuk seni arca, dia akan kalau cikgu baca daripada buku teks ni, dia menyentuh buku teks ni menyentuh kepada, kalau tak salah cikgu, kepada abad ke. Dia sentuh ikut abad. Okey. So, okey. Sebelum apa-apa, kita cuba tengok dulu. Seni arca bermula sebelum zaman Renaissance. Okey, kebanyakan arca dihasilkan bertemakan tokoh manusia. Namun seiring dengan peningkatan tamadun, pemikiran teknologi, arca-arca barat yang dihasilkan turut berkembang kepada bentuk yang lebih dinamik. Okey, dinamik inilah boleh dilihat kepelbagaian aliran dan gaya yang digelar oleh sejarawan sebagai pluralisme artistik. Okey, apa maksud pluralisme ni? Pluralisme atau pluralisme ni dimaksudkan dengan itu kita panggil jamak ataupun jemaah. So, perkembangan arca pun ada tokoh-tokoh dia tu bergerak secara beramai-ramai lah. Secara kumpulan. Jadi pluralisme. Okey. Dalam tajuk ni, kamu akan didedahkan dengan pemahaman konsep arca lah. Yang eksplorasi tu kita tak ajar lagi. Dalam ini kita belajar teori dulu. Menzahirkan idea pula adalah ekspresi dan penghayatan dalam apresiasi. Ini cikgu skip dulu sebab yang ini kita akan belajar di next episode lah. Okey. Kita terus kepada persepsi seni. Arca berasal daripada perkataan bahasa Latin sculpere. Apa maksud sculpture? Iaitu proses mengukir, melarik, mencungkir, menggores. Arca ialah satu bentuk yang dihasilkan dalam susunan 3 dimensi. Permukaannya boleh dirasa, dipandang dari pelbagai sudut. Okey, daripada sini, kalau cikgu boleh zoomkan. Okey, perkataan sculpture ni, kalau kita tengok bahasa Inggeris tu, sculpture lah arca tu kan. Cuma dari segi proses tu yang cikgu nak tekankan kat sini ialah konsep arca itu sendiri ialah membentuk 3 dimensi. Kalau kita tengok seni lukisan, seni catatan, dia 2 dimensi, dia sekeping. Tapi arca dia seketul ataupun seapa kalau sebut 3 dimensi ni. Sebuah. Sebuah. Okey. Okey, jadi kita nak faham konsep 3D ni, nak bentuk yang kalau kamu secara azali ataupun kamu lahir-lahir daripada baby tu, kamu sebenarnya ada kemahiran mengarca. Contohnya permainan yang kamu selalu main, membentuk semua ni, ialah menggunakan platisin dan Lego ataupun blok Lego. Kamu cantum-cantum jadi satu bentuk yang lain, bentuk yang baru, ataupun platisi kamu tukarkan jadi ular, kamu tukarkan jadi bumi, kamu buat pasu dan sebagainya. Ini adalah kemahiran arca daripada asal lagi. Jadi konsep arca ni ialah konsep berkarya 3 dimensi lah, senang kita nak faham. Okey, di kelas kita kali ini kamu dapat habis je belajar dengan cikgu, kamu dapat menjelaskan seni arca barat mengikut abad pilihan dari aspek aliran dan gaya, pengarca dan karya. Okey. Bila kita tengok barat ni, macam mana dia bermula, kita tengok sejarah awal penghasilan seni arca barat sering dikaitkan dengan bentuk figura manusia. Okey, ini ialah keyword penting untuk arca Eropah, arca barat. Mereka banyak bermain dengan bentuk-bentuk manusia. Nanti cikgu akan bawa kamu ke semua abad-abad yang tertera. Semua ada bentuk-bentuk manusia. Nanti bila dah abad ke-19 tu, barulah dah mula kurang bentuk manusia tu. Tapi sebelum tu, banyak bentuk-bentuk arca berbentuk manusia. Okey, yang bersandarkan unsur kepercayaan dan keagamaan. Yang ini arca-arca dulu dibentuk atas nama kepercayaan
dan keagamaan. Yang ini tak larilah daripada seni Eropah ni. Mereka ada kaitan dengan agama mereka dan kepercayaan-kepercayaan mereka lah. Kalau kita tengok arca-arca mereka tu, ada setengah tu mereka anggap sebagai Tuhan, sebagai malaikat dan sebagainya. So zaman dulu memang bentuk-bentuk arca tu, sculpture mereka tu, kalau orang kita ni terpanggil macam patung lah. Okay, patung-patung. Patung ni memang bentuk manusia lah kebanyakannya kan. Okey, misalnya arca Venus of Willendorf. Venus of Willendorf yang dihasilkan pada zaman Paleolitik antara 30,000 tahun hingga 20,000 tahun sebelum Masihi. Arca ini mencerminkan kepercayaan masyarakat kepada dewa-dewi dan semangat kesuburan. Okey, kalau kita tengok, ini lah arca yang terawal lah ni. Arca Venus of Willendorf. Yang ni cikgu tak pasti bentuk apa. Cuma cikgu rasa macam apa bentuk, bila dia kata ada kaitan dengan kesuburan, mungkin bentuk rahim dan sebagainya lah. Mungkin lah. Okay. Nanti kamu boleh baca balik dia punya aliran-aliran ni dan sebagainya. Okey. Kalau kita tengok dekat sini. Okey. Okey, kita bermula dengan abad ke-14. Okey, kita tengok abad ke-14. Selain seni lukisan catatan dan cetakan, arca barat juga menjadi seni arca barat menjadi wadah ekspresi pengarca abad ke-14. Era ini dikenali dengan sejarah perkembangan seni barat sebagai Renaissance. Okey, sama juga zaman aliran dan gaya Renaissance ni ada membawa perubahan kepada seni mengarca tadilah. Daripada buat 2D jadi 3D. Okey. Kita tengok konsep penghasilan arca era Renaissance. Okey, tengok keyword dia berkaitan keagamaan, figura manusia. Okey, dia bilang balik. Pengarca era ini menghasilkan karya-karya dramatik untuk menunjukkan tujuan pendidikan dan pedoman. Okey, pendidikan ni cikgu tak pasti dia punya macam mana terjemahan pendidikan dalam bentuk arca tadi, tetapi dari segi kaitan keagamaan tu sangat rapat lah. Mereka menggunakan manusia sebagai subjek utama dalam karya kerana manusia dianggap sebagai subjek yang sangat sempurna. Okey, selain arca figura manusia besar-besar, arca bentuk potret menekankan gaya realistik yang terkenal. Arca potret diukir dengan teliti sehingga menyerupai wajah dan mampu menggambarkan emosi model potret berkenaan. Contoh pengarca ialah Andrea Pisano dan Henri Benevu. Okey, kita tengok Okey, kita tengok arca-arca yang ada lah. Okey. Okey, Andrea Pisano Okey, dilahirkan pada tahun 1295 di Pisa, Itali. Dikenali sebagai Andrea da Pontedera, seorang pengarca Itali dan arkitek. Anak murid pada Giovanni, ada Tok Guru juga, seorang pengarca terkenal. So, contoh arca beliau ialah Life of John the Baptist, Ploving the Art of Sculpting, dan meninggal dunia pada tahun 1348 di Orvieto, Itali. Okey, kita tengok arca Andrea Pisano ni. Nampak dia Life of John the Baptist. Dia perbuat pada gangsa. Kita tengoklah. Ni permulaan arca. Ini kita panggil macam arca timbulan. Waktu ni dia macam nak 2D lagi. Tapi dia dah jadi 3D sebab dia dah timbul. Benda tu kita boleh rasalah. Benda-benda timbul macam ni. Okay, Life of John the Baptist. Okay, gangsa. Kita tengok kat sini. Ini dia ada kaitan dengan keagamaan lah ni. Pembaptisan John ni lah. Okey. Kita tengok kat sini pula Art of Sculpting. Yang ini cikgu tak pasti ada keagamaan tak. Ini tak ada kaitan keagamaan. Cuma dia menggambarkan seorang yang sedang mengarca lah. Dia tengah buat apa ukir dan sebagainya. Cuma pakaian kalau kita tengok zaman tu unik sikit. Dia nak macam pakaian, kalau kita tengok orang Islam ni, pakaian ihram lah. Nampak? So kita boleh tahu daripada situ pakaian mereka, budaya mereka, gerak kerja mereka dan sebagainya lah. Orang kata pendokumentasian kehidupan orang zaman tu lah. The Art of Sculpting. Okey, menggunakan batu marmar. Batu marmar yang seketul tu boleh diukir jadi yang macam ni lah. Okey, kalau kita tengok ini contoh arca Andrea Pisano. Okey, kita tengok dekat sini ya. Andrea Pisano. Okey, cikgu try scan kat sini. Okey, Andrea Pisano. Kita boleh tonton balik Andrea Pisano ni.
Okey. Dia ada satu collection lah. Banyak Andrea Pisano ni buat archer zaman tu. Dia sculpture dia. Okey, kalau cikgu boleh copy dekat kamu semua. Sekejap ya. Copy. Kita tengok dekat... sekejap cikgu buka dekat sini. Okey. Okey, sekejap ya. Okey, kita buka lah QR code ni. Okey, kalau kita tengok, cikgu boleh bukakan balik. Okey, cikgu send tadi dalam WhatsApp tadi. Okey, kita tengok part apa yang tadi telah ditunjukkan dalam QR code tu. Okey. Kita tengok dekat sini, nampak karya zaman tu Andrea Pisano telah mengarca lah. Okey, ni karya Noah. Noah ni kalau tak salah cikgu, Nabi Nuh lah. Okey, ini dibayangkan apa ni, ada sumber makanan, minuman, ada pokok-pokok anggur, mungkin syurga dan sebagainya, cikgu tak pasti. Tapi kalau kita tengok kat sini ada arca pun ada penceritaan dia dekat situ. Orang zaman dulu bercerita melalui seni arca. Okey. Tapi sebab dia ada kaitan keagamaan, dia bercerita tentang keagamaan lah di situ. Okey, ini painting. Okey, painting. Yang ini plugging. Okey, yang ini riding. Nampak aktiviti. Bila kamu tengok dekat sini, sculpture ni, apa semua ni, kalau zaman sekarang, kita banyak guna arca-arca timbulan macam ni pada pelekat magnet peti ais tu. Kan? Bila kamu pergi melancong mana-mana satu tempat-tempat menarik, ada dijual yang dia punya arca timbulan pelekat magnet kan. Melaka, apa tu, Pulau Pinang, macam-macam lah tempat-tempat menarik kan. So, ini arca timbulan lah, contoh arca timbulan. Tapi ini dibuat oleh orang-orang Eropah zaman tu lah. Okey, so kita dapat tengok dekat sini contoh-contoh yang melalui QR code ni lah. Okey, karya Andrea Pisano ke apa tadi. Okey, kemudian kita tengok pula karya Andrea Bernavo. Okey, dilahirkan 1335 di Valenciennes, Perancis, terkenal dengan arca yang dihasilkan semasa berkhidmat untuk King Charles. Yang ini pengarca yang berkhidmat dengan raja lah, King Charles yang kelima, John Duke of Berry. Pelukis aliran gotik dan arca beliau yang ni King Charles V. Ini tengah apa? Tengah baring King Charles V ni. Okey, the group of two adores lion. Okey, apa maksud adores ni? Adores maksud dia berhadapan lah. Macam perlembagaan kita punya tu kan, jata perlembagaan Malaysia tu kan, yang ada harimau face to face kan. Yang ni lion. Okey, adores lion. Okey, meninggal dunia pada tahun 1402 di Bordeaux, Perancis. Okey. Kita tengok arca-arca seterusnya. Okey, kita masuk abad ke-15. Jenis arca yang terkenal pada abad ini adalah arca timbulan dan arca berdiri bebas. Maksudnya timbulan tadi yang macam tadi, macam pelekat magnet tu. Dan arca berdiri bebas tu, satu arca manusia berdiri macam tu lah. Arca berdiri bebas ni, arca yang nampak dia stand lah. Senang macam tu. Okey. Namun begitu, arca figura berukuran besar masih menjadi besar dan potret menjadi pilihan pengarca. Arca figura, arca timbulan berbentuk keagamaan menghiasi gereja. Okey, masih lagi ada kaitan keagamaan dan digunakan untuk hias di gereja dan bangunan awam. Okey, gereja ni tak apa, memang kita boleh tengok sampai sekarang pun masih ada arca-arca macam ni. Tapi di bangunan awam ni, kalau kamu nak tengok lah, kamu tengok cerita Spiderman. Ya, Spiderman ni dia akan lompat, terbang, bukan terbang lah, dia berhayun ke sana ke sini tu. Dia akan berehat di tempat-tempat bangunan yang ada macam seni, artistic value sikit. Dia akan berehat di tempat-tempat yang ada arca. Biasanya arca-arca di bangunan ni macam gargoyle dan sebagainya lah. Dia macam kalau nak kata makhluk ni, makhluk apa? Ada macam sayap macam kelawar sikit kan, ada gigi tajam macam tu lah. Tapi itulah kata kita boleh tengok di bangunan-bangunan tu ada lagi yang masih mengekalkan
arca-arca kecil-kecil tu kan. Arca-arca makhluk-makhluk ni lah. Okey, ketepatan wajah dan tubuh figura manusia sangat dititik beratkan hingga menunjukkan ciri-ciri fizikal, psikologi diri figura. Okey, psikologi ni mungkin ada kaitan dengan perasaan, emosi dan sebagainya. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan arca ialah gangsa. Okey, dulu bahan-bahan yang famous gangsa, batu mama, terakota dan kayu. Okey, sebut pada terakota ni, cikgu ingat lagu mengimbas cikgu punya mainan, anak cikgu punya mainan kan. Terakota, teralele kan. Takota. Cikgu tak pasti maksud dia apa. Adakah maksud ini? Tapi kita akan tengok, okey. Maksud terakota ialah tanah liat. Kalau kamu nak tahu ni, tanah liat yang membentuk sesuatu lah. Macam tembikar kan. Tapi yang ini membentuk arca lah. Tanah liat yang dihasilkan menjadi arca, kita sebut terakota. Okey, Nani di Banco. Okey, yang ni nama pengarca. Nani di Banco ni. Dia dilahirkan pada 1385 di Florence, Itali. Pengarca figura gaya realistik yang bertemakan keagamaan. Terkenal kerana keberada dalam era peralihan antara seni gotik dan seni renaissance. Okey, yang ini gotik ni, jangan kamu samakan dengan sekarang punya keadaan. Gotik yang zaman dulu ni dikaitkan dengan gereja. Seni-seni yang digunakan di gereja. Okay, gotik sekarang ni lain sikit. Dia macam, kalau mu tengok pembawaan, kalau dia kata dia follow gotik punya trending kan. Dia ada kuku hitam, ada apa tu, celak dan sebagainya. Cikgu tak sure gotik yang dibawa di sekarang ni adalah refer gotik ni ataupun ada aliran baru yang di rebrandingkan gotik tu lah. Okay. Tapi gotik yang ni ada kaitan dengan gereja lah. Dengan seni renaissance. Contoh arca beliau ialah Four Crown Martyrs. Zayas dan Saint Luke meninggal dunia pada tahun 1421. Okay, kita tengok kat situ. Kita nampak arca dia. Okay, Donatello. Siapa Donatello ni? Cikgu pun yang cikgu tahu ini memang pengarca dan mereka juga terkenal dengan karya-karya yang lain. Okay, tapi kalau kamu nak ingat senang ni, kalau tak salah cikgu lah, apa tu, salah seorang Teenage Mutant Ninja Turtle punya watak kan. Ninja tu, Donatello nama dia. Okey, dilahirkan pada tahun 1386 di Florence, Itali. Nama-nama sebenar ialah Donato di Niccolo di Beto Bardi. Mereka ada D juga, tapi bukanlah D tu maksud dia tepat. Tapi dia nama dia tu, di Beto, di Bardi dan sebagainya. Gemar menghasilkan arca bersaiz sebenar dengan gaya realistik dan berkonsepkan keagamaan. Contoh arca beliau ialah Gattamelata Cantoria David St. George dan meninggal dunia pada tahun 1466 di Florence, Itali. Gattamela Gangsa. Okey. So dekat sini kita boleh tengok masih lagi dengan apa tu, aliran Renaissance lah kan. Okey. Kita tengok pula abad ke-16 ni, seni arca pada abad ke-16 dipengaruhi oleh gaya Mannerism. Ini baru kita diperkenalkan satu lagi gaya, iaitu Mannerism atau Mannerisme. Istilah Mannerism ni apa dia? Istilah Mannerism ialah berasal pada Itali, iaitu Maniera. Maniera ni merujukkan kemahiran, okey, keintelektualan, keindahan. Mannerism. Okay, kita tak dapat tengok, faham lagi Mannerism ni dengan bahasa-bahasa. Kita kena tengok gambar, kita kena tengok bentuk tu. Mannerism ni gemar memaparkan keindahan yang merujuk pada paparan bentuk badan arca patung dan arca gaya arca tersebut. Maksud dia, kalau orang kata bahasa Inggeris ni, manner ni kena sopan lah. Please be manners ataupun jadi kata pangai bagi elok sikit. Tapi kalau dalam arca, macam mana nak bagi elok pangai tu kan? Mari kita tengok. Okey, Michelangelo. Okey, dilahirkan pada tahun 1475 di Capres, Itali. Digelar sebagai Dua Divino dan Divine One. Okey, contoh arca beliau ialah Peta, Moses, Angel, Saint Proclus, meninggal dunia pada tahun 1564 di Rome, Itali. Okey, Moses, batu mama. Okey, dekat mana yang Mannerism kat sini, mungkin kita boleh tengok dari segi inilah, cara
pengarca tu menghasilkan arca ni, nama dia Moses. Moses ni mungkin Nabi Musa lah ataupun Musa. Okey, ini imajinasi pengkarya tu lah. Kita jangan samakan pengkarya ni sama dengan apa yang diimajinasi tu betul ke tidak kan. Kita tidak tahu sebab kita tak pernah tengok sebenarnya. Okey, dan kita pun dilarang untuk menghasilkan wajah-wajah Nabi. Inilah kalau dalam agama Islam, kita tak bolehlah buat wajah-wajah Nabi, patung ke apa sebenarnya. Okey, untuk mengelakkan sembahan dan pemujaan dan sebagainya lah. Okey, kalau kita tengok kat sini, yang cikgu nak kaitkan lah mannerism tadi tu. Mungkin lebih halus dia punya ukiran dia, arca dia. Dan kalau mu tengok ni, penghayatan dia pun memang halus juga. Sebab tengok kain-kain yang terlipat ni pun, ini adalah arca yang diukir, bukan kain yang sebenar lah. Okey, kalau kita tengok dekat sini pula, Giovanni de Bologna. Bologna ni teringat kita punya makanan lah. Okay, spaghetti Bologna. Tapi ini bukan ada kaitan dengan makanan. Mungkin nama Itali tu kita pakai, tapi ini berkaitan dengan nama pengarca lah. Dia dilahirkan pada tahun 1529 di Dolai Perancis. Karya arcanya banyak dipengaruhi oleh karya Michelangelo, memberikan penekanan pada aspek kehalusan, keanggunan yang masih lagi menjaga mannerism. Contoh arca beliau ialah female figure, Medici, Lion, Hercules, Nessus, Mercury meninggal dunia pada tahun 1608 di Florence, Itali. Okey, kalau kita tengok arca ni, Hercules and Nessus ni, mungkin ni Hercules yang dia pegang Nessus ni adalah Nessus lah. Nessus ni pun unik sebab badan separuh manusia, separuh lagi haiwan. Okey. Yang ni kamu boleh tengok dalam cerita kalau tak salah cikgu Narnia kot. Dia ada separuh haiwan, separuh manusia. Dan apa lagi, ada lagi banyak cerita-cerita lain lah. Yang apa, cerita-cerita epik ni banyak menggunakan imajinasi haiwan, separuh manusia. Okey, pada abad ke-17, ini arca pada abad ke-17 pula. Okey, kita tengok perubahan arca tu apa yang berlaku pula. Tadi mannerism. Okey, barulah muncul aliran barok. Okey, daripada Renaissance dah mula masuk barok. Aliran ini memaparkan arca-arca sifat keagamaan dan naturalistik. Okey, keagamaan masih kekal, naturalistik pula ditambahnya. Apa naturalistik pula? Pengacar aliran ini menghasilkan semula reproduce secara peniruan tanpa sebarang penambahan dan pengurangan pada objek asal. Yang ini dia punya keyword dia lah. Peniruan tanpa sebarang penambahan atau pengurangan pada objek asal. Maksud dia, apa yang mereka tengok, macam itulah hasil arca mereka. Berdasarkan konsep absolute unity. Okey, apa dia konsep ni? Arca aliran barok menekankan unsur kontras menerusi kesan pencahayaan terang dan gelap pada arca mereka. Contoh pengarca aliran ini ialah Gian Lorenzo Bernini, Alessandro Algardi dan Diego Velázquez. Okey. Okey, tahukah anda apa dia tu? Konsep absolute of unity merujuk kepada teknik mewarna yang membolehkan kesan kontras menerusi pencahayaan dan bayang. Okey, dia dah mula masuk warna. Adakah arca di era ni dah mula masuk warna ataupun ada maksud lain? Ataupun dia menekankan pada teknik warna. Okey, kita tengok cuma yang ini cikgu faham ni. Kesan kontra melalui pencahayaan dan bayang lah. So mereka dah mula menggunakan menghayati dan mengaplikasi cahaya dan bayang-bayang tu. Bila arca cahaya bayang-bayang tu dia nampak bentuk tu lagi best lah sebenarnya. Tapi dari segi warna tu yang cikgu masih lagi tak sure. Adakah dia cuba masukkan warna dalam arca-arca tu. Okey, kita tengok kat sini. Gian Lorenzo Bernini dilahirkan pada tahun 1598 terbalik di Naples, Itali, terkenal dengan gaya arca barok dan menggemari tema keagamaan. Contoh arca beliau ialah David, Pope Gregory ke-15, The Risen Christ, The Ecstasy of Saint Teresa meninggal dunia pada tahun 1680 di Rome, Itali. Okey, kalau kita tengok kat sini, kita nampak lah David. David ni kalau ikut ni Nabi apa? Daud lah kan. Okey, kita tengok kat sini. Memang halus buatannya. Cuma cikgu selalu tertanya-tanya, kenapa kalau mereka buat pakaian tu macam sikit sangat. Tutup bahagian ni kan, bahagian apa ni yang sulit lah.
Tapi kenapa archer-archer mereka mesti tidak berpakaian? Yang itu kita kena tahulah. Mungkin kepercayaan mereka pada masa itu macam mana kan? Adakah pada masa itu mereka percaya, oh, kalau dia Tuhan ke, dia Nabi ke tu, dia tidak berpakaian dan sebagainya lah. Wallahualam. Okay, Alessandro Agadi dilahirkan pada tahun 1595 di Bologna, Itali, pengacara terpenting aliran Barok. Lebih dikenali pada arca berbentuk portrait. Yang ini dia suka buat manusia dan muka tu lah, dia fokus kat muka. Portrait ni satu manusia, satu lagi wajah tu lah. Contoh macam beliau adalah Pope Leo yang ke-11, Pope Innocentius yang ke-10, Christ of Cologne, Kardinal Paolo dan Zacchia. Okey, meninggal dunia di Rome, Itali. Kita tengok ni tengah pegang apa ni Kardinal Paolo Emilio Zacchia, terracotta. Terracotta ni yang kata tadilah tanah liat yang menghasilkan arca. Ini bahan-bahan arca mereka gunalah. Selain gangsa sebenarnya. Okey, kita pergi ke abad ke-18. Perkembangan seni arca pada abad ke-18 dipengaruhi oleh aliran Rokoko. Okey, dah berubah aliran daripada Renaissance, lepas tu masuk Barok, lepas tu masuk Rokoko dan Neoclassicism. Okey, aliran potret Rokoko dihasilkan dengan halus, terperinci, memiliki ciri-ciri realistik. Gaya aliran Rokoko lebih bervariasi berbanding dengan gaya aliran Barok. Okey, lebih bervariasi. Ini keyword untuk aliran abad ke-18 ni, lebih nampak ada macam apa tu, kepelbagaian sikit. Variasi ni variation ni kepelbagaian. Kita dah mula yang tadi tu, apa yang kita nampak itu yang kita buat. Apa yang kita imaginasi tu, itu yang kita buat. Kita tak tambah apa-apa, tak urai apa-apa, macam tu lah kot. Tapi kalau aliran ni ataupun abad 18 ni, Rokoko dan Neoclassicism ni, mereka lebih improvise lah. Mereka menambah-nambah lagi apa benda yang boleh ditambah, yang boleh menjadikan yang menarik lah. Dengan aliran Barok, aliran Neoclassicism pula memberikan penekanan menunjukkan aspek kebaikan dan kepewiraan. Okay, sama juga dengan konsep tu lah. Classicism ni dia ambil kepada pembudayaan klasik tu sendirilah. Dalam nilai klasik tu ada nilai-nilai patriotism, kepewiraan. So kita tengok kat sini. Contoh pengajar ialah Edme Bouchardon, John Antoine Houdon, John Baptiste Pigalle, Etienne Maurice Falconet. Okey, ini nama-nama mereka lah. Okay, kita tengok Edme dilahirkan pada tahun 1698 di Chaumont, Perancis, mempelajari seni arca pada bapaknya. Bapaknya pun pengarca. Dan contoh arca beliau adalah Bust of Pope Clement. Bust ni maksud dia apa? Daripada badan ke atas lah. Okay, bust, porcelain figure, street vendor, Virgin of Sorrows, meninggal dunia pada 1762. Kalau kamu tengok arca-arca dulu ni, mereka suka buat badan macam separuh macam ni. Okay, ni trend orang dulu-dulu lah. Kita panggil trending lah juga kan. Okay. Okay, kalau kita tengok kat sini juga, John Antoine Houdon dilahirkan 1741 di Versailles, Perancis, mempelajari seni arca di Akademi Royal di Penture. Karyanya bertemakan mitologi dan potret. Contoh arca beliau Armand Thomas, Hugh di Mirrors Mesnil, Bust of Voltaire. Nampak bust bust ni maksud dia itulah. Ni macam ni Okay. Dia naik daripada badan naik ke atas, meninggal dunia pada tahun 1828 di Paris, Perancis. Okay, kalau kamu tengok ni, banyaklah orang buat magic kan. Dia macam, bukan magic kan, macam pameran ke. Dia macam nak prank orang. Orang tengok macam arca, tapi sekali dia bergerak kan. Macam tu lah. Okay, kalau tak salah dalam cerita Mr. Bean pun ada arca-arca yang macam ni lah. Okay, kita tengok seterusnya. Okay, abad ke-19, aliran yang banyak mempengaruhi seni arca pada abad ke-19 ialah naturalism, masih lagi naturalism, dan gaya realistik. Arca aliran ini bertunjangkan bentuk dan kepekaan terhadap ciri-ciri isi padu dan kepadatan figura. Misalnya menunjukkan karakter dan sifat fizikal subjek yang dihasilkan. Okay, yang ini dia cuba masukkan karakter pada abad 19 ni dan fizikal subjek. Kita tengok macam mana. Perkataan ni kita boleh buat macam-macam perkataan, tapi nak faham kena tengok arca tu sendirilah. Mari kita tengok
tadi naturalism ni apa dia yang diketengahkan? Edgar Degas, ini contoh-contoh pengacara. John Baptist Carpal, Edgar Degas, Francois Auguste Rodin dan Camille Claudel. Okey, kita tengok pengacara. Nampak dah berbeza sikit daripada tadi. Pengacara. Okey, kita tengok archer dia. Pengacara dia John Baptist Carpal. Dilahirkan pada tahun 1827 di Valenciennes, Perancis. Terkenal dengan archer figura bersaiz besar bertemakan mitologi Roman. Mitologi Roman ni mungkin sejarah Roman tu sendirilah. Okey, kita tengok kat sini. Contoh archer beliau adalah Younger with a Shell. Yang inilah Younger with a Shell. Ni perempuan yang ada apa tu shell dekat sinilah, cengkerang dekat rambut dia tu kan. Okay. Why born a slave? Kenapa lahir dalam keadaan hamba? A monument Antoine Watteau, Valenciennes dan The Crown Prince and his dog Nero meninggal dunia pada 1875. Okey, kalau kita tengok kat sini dah kurang nilai keagamaan lah kat sini kan. Bukan maksud dia tadi ada kaitan dengan pop, ada kaitan dengan gotik kan. Tapi kat sini dah mula macam dah unsur-unsur keagamaan tu dah tak diterapkan dalam archer lah. Okey, yang ini lagilah kan. Yang ini nampak apa? Perempuan yang pakai baju apa ni? Ballerina punya tarian. Okey, Edgar Degas dilahir pada 1834 di Paris, Perancis. Gemar menggunakan tema penari. Ya, okey, penari dalam karya beliau lah. Okey, dan apa ni? Dia punya tajuk archer dia tu. Nama-nama archer dia Little Dancer, Age 14, Dancer Moving, Arms Race, The Spanish Dance, Grand Arabesque, meninggal dunia pada tahun 1917 di Paris, Perancis. Kita tengok Okey, nampak perbezaan. Kita kaji sekarang ni perubahan archer dari abad ke abad lah. Okey, kita tengok kat sini. Okey, elemen mengatasi kurikulum. Seorang pengacara perlu kreatif dan inovatif dalam pemilihan bahan, kaedah, proses digunakan. Okey, yang ini untuk kalau kamu berminat menghasilkan archer yang menarik dan orang nak guna archer kamu tu. Macam tadilah. Macam cikgu kata pelekat magnet tu adalah archer timbulan. Okay. So kita kena kreatif lah. Macam kita boleh buat sesuatu yang besar kecil, yang boleh disimpan dan sebagainya. Okay. Tidak semestinya kita buat patung kan. Kita buat sesuatu yang bersifat komersial lah. Ataupun designomik. Kita boleh desainkan benda yang menjana ekonomi kita. Okey, tahukah anda Francois Auguste Rodin merupakan pengacara terawal menggabungkan gambaran fizikal, emosi dan perwatakan dalam archer yang dihasilkan. Okey, apa yang cikgu nak tekan kat sini? Bukan senang kita nak create yang archer ataupun karya-karya yang boleh menimbulkan emosi lah. Tapi kamu jangan faham emosi ni macam kalau tengok archer patung tu menakutkan adalah emosi. Bukan maksud macam tu. Emosi ni macam ni. Cikgu bagi contoh macam yang mana situasi sekarang ni. Syukur seorang budak bernama Syukur yang dipanggil kerbau boy kan. Dia suka main dengan kerbau. Dan ada juru gambar kita, orang Malaysia ambil gambar Syukur tu dengan kerbau dia dan dia menang dalam pertandingan antarabangsa. Okey, apa poin yang penting cikgu nak kait kat sini lah. Kenapa dia boleh menang daripada juru gambar yang hebat-hebat yang lain? Sebab gambar yang ditayangkan tu, dia share tu, kerbau tu baring dekat atas riba Syukur dan Syukur tengah sandar kat kerbau dengan maksudnya gambar tu menyentuh emosi sebab ataupun mengetengahkan emosi hubungan antara manusia dengan kerbau, yang kerbau tu sangat percaya dekat Syukur dan Syukur pula sangat percaya dekat kerbau tu kan. Macam tu maksud emosi tu. Okay, so daripada situ juga menyebabkan juru foto tu menang. Okay, cikgu lupa nama juru foto tu. Dalah ke tak salah, Cik Dalah. Okay, dan itulah yang mahalnya tentang karya yang kita boleh buat, boleh menyentuh emosi ataupun menghidupkan emosi si pemerhatinya lah. Tapi bukan yang menakutkan, yang macam kalau kita tengokkan patung-patung menakutkan. Itu bukan emosi yang itu.
Okay, Francois Auguste Rodin dilahirkan pada tahun 1840-an di Paris, Perancis. Gaya realistik archernya menunjukkan karakter dan sifat fizikal pada figura subjek. Contoh archer beliau ialah The Age of Bronze, The Walking Man, Berserk, The Tinker meninggal dunia pada tahun 1970-an. Nah, kita tengok archer ni pun unik juga. Nampak dia duduk berfikir ni, The Tinker. Okay. So, buat pada gangsa lagi ya, bahan logam. Nampak macam mana nak bentuk jadi macam tu. Sangat hebat lah. Dia punya manipulasi archer tu. Membentuk archer tu. Okey, Camille Claudel dilahirkan pada tahun 1864 di Fère en Tardonnais, Perancis. Murid kepada Alfred Brocher, Francois Auguste Rodin. Contoh archer beliau adalah Bust Auguste. Sama ya, Bust tadi. The Waltz, Young Man Roman, The Mature Age meninggal dunia pada tahun 1943. Okey, kita tengok kat sini ya. Nampak tadi bust tu sama juga badan ke atas. Okey. Kita seterusnya pada abad yang ke-20 hingga kini lah. Okay, ini abad yang ke-20 pada abad 2000 lah ni. So, seni archer melalui era modernism. Ini perubahan yang ketara. Dia dah dimodernkan. Modernkan macam mana? Kita tengoklah. Adalah munculnya aliran expressionism, cubism, futurism, dadaism, constructivism, expressionism abstract, seni pop, pasca modernism. Selepas modernism pun ada. Okey, kalau kita tengok kat sini, ini dia tak bagi gambar, tapi kita dah belajar sedikit di seni catatan dan seni lukisan. So, kita boleh dapat gambaran sedikit lah. Okey, expressionism ni ada kaitan dengan ekspresi. Luahan emosi kita, penzahiran emosi. Okey, yang ini dia bagi contoh di seni Afrika, okey, yang membawa aliran ni. Kemudian cubism, okey, kalau kamu bayang seni catatan tu yang berkotak-kotak ataupun karya tu macam terpotong-terpotong sikit kan dia punya tu. Okey, sama juga dalam archer. Kemudian futurism. Okey, menunjukkan apa ni? Futurism ni bukanlah kata masa depan lagi waktu ni. Yang ini dia nampak kepada kepatasan, pergerakan, pengulangan. Dia ada rhythm ataupun dinamism ni. Dia lebih kepada benda tu nampak macam bergerak, benda tu nampak macam pantas dan sebagainya. Archer tu. Okey, Dadaism ni lah, kalau cikgu boleh kaitkan macam dengan aliran surrealism. Aliran Dadaism ni tapi taklah sampai sama dengan surreal sangat. Cuma dia kata menolak logik tu. Menolak sebab serta logik tu dalam berkarya. Okey. Okey, mementingkan aksi spontan, intuitif. Intuitif ni apa? Gerak hati. Dan jenaka. Okey, mungkin juga boleh kait dengan humorism lah. Boleh ada unsur-unsur jenaka kat situ. Okey, kita tengok pula aliran constructivism. Mengetengahkan idea baru yang bertentangan dengan tumpuan komposisi bahan archer tradisional. Pengarcher aliran ini lebih menitik beratkan hal bentuk dan bahan. Okey, constructivism ni kita boleh tengok dia mula kalau constructivism kita cantum-cantum bahan tu. Mula dah ada unsur-unsur mencantum-cantum ni lah. Okey. Okey, kita tengok expression abstract. Kita ingat lagi ke seni catatan. Kalau abstract tu satu karya yang kita kadang suka nak faham. Sebab dia macam spontan sangat. Semua dia cantum tu ikut suka dia kan. Aliran dia, pemikiran dia dan sebagainya. Tu je kata kalau karya abstrak ni kita bukan untuk difahami tapi hanya untuk kalau nak faham pun dia punya level tu tak perlu sampai pening kepala lah. Nak faham tu cuma nak menyerap khasiat pelihat tu saja. Kita tengok oh cantik macam ni. Oh kat sini ada ni. Macam tu lah. Okay, tapi kalau kita tengok sini pula lepas abstrak tadi, expression abstrak, seni pop pula yang ketujuh. Aliran seni pop ni ingat lagi yang catatan dulu popular lah, yang popular. Okey, bergantung pada makanan, media masa yang popular seperti iklan, buku, filem dan televisyen. Okey, ni ada dia punya nama-nama karya dia.
Dan yang terakhir pasca modernism, iaitu selepas moden tu dia ada satu aliran lagi muncul pada tahun 1970-an dengan kepelbagaian artistik lah. Dia mula meneroka lagi. Tadi variasi tadi dia bagi lagi variasi lagi. Dia macam keluar daripada kotak arca lah. Kita tengok kat sini pun dah lain macam dah sikit kan. Karya siapa ni? Iaitu karya Pablo Picasso. Kalau tengok Pablo Picasso pun memang dia macam selalu lain daripada lain karya dia. Itulah cikgu kata kita buat karya ni, kita mencari kelainan. Bukan kita nak dibanggakan oleh orang lain tu, tapi kita nak meneroka apa lagi dalam diri kita yang boleh diterokai untuk menghasilkan karya-karya seni lah. Dan contoh Pablo Picasso lah, tengok kat sini. Dilahirkan pada tahun 81 di Malaga, Sepanyol, memperkenalkan arca binaan. Ni arca binaan. Contoh arca binaan yang mandolin dan clarinet. Mandolin satu alat muzik, clarinet pun alat muzik lah. Tapi dua-dua tak nampak alat muzik kat sini. Dia macam simbol saja. Tapi yang cikgu sangat suka ialah dia menggunakan arca kayu yang macam kayu-kayu terbuang lebih-lebih tu. Dia cantum-cantum. Jadi moral dia kita pun jangan buang kayu-kayu yang nampak terpotong terlebih sini. Kita try cantum-cantum tengok. Manalah tahu jadi satu arca yang hebat suatu hari nanti. Ataupun kalau kamu ada nantilah mu ada anak ke, tu dia cikgu ajak sampai ada anak. Tengok anak kamu cantum-cantum benda pelik-pelik tu, kamu jangan marah, tapi kamu guide dia. Kalau nak cantum kena macam ni, bagi tujuan dan sebagainya. Ini contoh arca Pablo Picasso. Mari kita tengok kat sini. Cikgu try scan tengok. Arca Pablo Picasso ada di YouTube. Sekejap Cikgu akan copy link kat sini. Apa yang ada di buku teks ni cikgu kita try bedah. Bedah. Dalam maklumat sini. Kita tengok. Cikgu send tadi. Kita tengok dekat sini. Cikgu tutup suara dia sebab cikgu nak upload ke YouTube ni, nanti dia YouTube akan strike lah. Tapi tak apa, kita tengok sebenarnya kita tengok dia punya arca Pablo Picasso ni dalam pameran ni. Kamu boleh scan yang QR code tu. Ini arca-arca Pablo Picasso tu sendirilah. Kita boleh melawat galeri Pablo Picasso yang ada pada zaman sekarang ni. Menarik, sangat menarik. Kalau kamu ada VR, kamu boleh guna VR. Boleh tukar setting VR ni. Lagi best lah. Ni VR. Cikgu sukalah kalau ada YouTube ni, kita boleh tukar setting VR. Kamu boleh tengok secara virtual reality. Macam boleh masuk dalam tu. Tak apa. Cikgu stop kat sini dulu dia punya video. Kamu boleh tengok secara sendirilah. Kita masuk balik tadi. Tajuk tadi. Karya tadi. Kita tengok arca yang seterusnya ni dah mula pelik dan keluar pada tradisi tadi. Arca-arca yang sebelum ni kita nampak patung-patung kan. Sekarang arca, definisi arca tu lebih luas. Dilahirkan pada 1887 di Blainville, Crevon, Perancis. Arcanya merangkumi aliran Cubism, Dadaism, Conceptualism. Ada Conceptualism pula. Konsep kita tengok ni apa dia nak cerita, simbol apa sebenarnya ni. Dia bukan pasal basikal terbuang, bangku terbuang ni, tapi dia ada konsep yang nak diceritakan di sinilah. Cuma kamu kena berhati-hati bermain konsep ni. Tak semua konsep boleh diterima di masyarakat kita ni. So kita kena, kalau boleh kita buat arca yang tip dari cikgu lah, kita buat arca yang diterima di tengah-tengah. Maksud dia taklah sampai tak nak sampai masyarakat tak boleh terima, dan kita pula sampai kita tak mau buat arca dah sebab masyarakat tak boleh terima, kita pun tak mau mengarca dah. Macam seolah-olah macam kalau kamu baby ataupun budak-budak, cikgu tak bagi pelatisi langsung, tak bagi main terus pelatisi, cikgu tak bagi main pun Lego sebab ini semua merosakkan kamu. Jadi salah lah benda tu sebenarnya. Kemahiran mengarca ni sangat menggalakkan otak kita berfikir cara psikomotor, kognitif kita semua bagus, dia merangsang.
Tapi kita kena create archer yang memberi pengajaran jugalah pada diri kita, pada masyarakat dan sebagainya lah. Okey, dilahirkan pada tahun 1906 di Indiana, Amerika Syarikat dengan archer keluli gaya abstrak. Ini abstrak lah. Okey, contoh archer beliau ialah Hudson River Landscape, Tentotum 1, Agricola 5. Ini dia banyak guna number-number, QB 6 dan meninggal dunia pada 1963. Ini archer-archer abstrak lah. Kita takkan faham, melainkan kita kena baca ataupun kita kena baca buku dia ataupun kita kena tanya dia sendirilah. Tapi dia dah meninggal dunia ni. So kita kena baca buku dia lah kalau dibukukan. Kalau zaman sekarang ni, kalau kamu bagus, kamu bukukan archer-archer kamu ataupun kamu buat video penerangan tentang archer tu. Jadi ia akan jadi satu simpanan untuk rujukan orang-orang masa depan lah. Untuk rujukan kita sendiri juga untuk penambahbaikan. Okey, Naum Gabo. Nama pun unik. Di Brian Rusia. Dia menggabungkan elemen geometri. Nampak? Unik kan? Archer dia dah mula unik. Okey, ini Head of Woman, Linear Construction Work, Revolving Torsion, meninggal dunia. Okey, pada tengok abad pada 2000 ni lah dia dah ni sikit kan. Okey, dia dah berubah lah. Dia punya bentuk-bentuk archer, perubahan archer. Dia ni Claes Oldenburg. Okey, yang ini archer ni macam ada makhluk apa ni, kepala, ekor dan sebagainya. Archer besar-besar menjelmakan unsur jenaka. Yang inilah cikgu kata ni, dia cuba bermain dengan jenaka pula. Macam mana archer boleh bermain jenaka? Kita tengok geli hati tak? Ataupun kita tengok tu macam something yang menyebabkan kita senyum ke sorang-sorang dan sebagainya. Okay, menggemari objek harian dan bahan makanan. Dia guna bahan makanan sebagai pengarcher dia. Contoh archer beliau adalah clothespin, soft good humor, soft toilet dan typewriter eraser, skill X, Claes Oldenburg. Unik lah orangnya. Hasil-hasil karya dia unik. Okay, Anne Hamilton dilahirkan pada tahun 96 di Ohio, Amerika Syarikat. Terkenal dengan archer instalasi. Archer instalasi ni macam mana pula? Archer yang kita ambil barang-barang apa-apa, kita letak kat satu sudut yang kita katakan itu adalah sudut pameran kita. Dan kita anggap itu adalah satu archer. Kita gazetkan yang kita susun-susun tadi tu. Kita katakan ini adalah pameran archer kita. Walaupun kita just susun je, kita tak cantum, kita tak apa, kita susun je. Itu kita panggil instalasi. Maksudnya just letak kat situ dan kita gazetkan itu adalah archer kita, pameran archer lah. Jadi instalasi ni unik juga. Cikgu pernah tengok, cikgu tak sure sama ada berita ni betul atau tidak, tapi ada orang dia ambil pisang, dia lekat dekat dinding waktu pameran dan dia namakan ni archer instalasi dia lah. Okay, kemudian ada orang lain pergi makan pisang tu, dia macam saman orang tu lah sebab merosakkan pameran archer dia. Sebab yang orang ni pun dalam banyak-banyak pisang tu, dia boleh pergi ambil lah pisang yang dia lekat di dinding sebagai archer instalasi tu lah. Okay, ni cara cikgu respon kepada archer instalasi dalam buku teks kamu ni. Archernya dihasilkan daripada bahan dan objek seperti daun, rambut, bulu haiwan, lilin dan serta-serta bahan terbuang. Okay, yang menarik pasal archer ialah kita akan guna balik barang-barang terbuang menjadikan satu barang yang ada nilai artistik kat situ lah. Itu yang mahalnya ilmu mengarcher ni. Kita appreciate benda-benda yang terbuang. Okay. So, kita dah habis tajuk eksplorasi. Apresiasi. Okay. Okay, ini cikgu kita skip sekejap. Sorry. Cikgu nak pergi dekat bahagian rumusan. So, apa yang kamu belajar hari ni ialah okay, yang ni rumusan sekejap. Ni buku teks kita ni, apa tu? Bagus kan? Dah ada digital. Senang kita nak bedah buku teks kita lah. Okay, rumusan tadi tentang tajuk archer. Okay. Okay, apa yang kamu belajar hari ni ialah penghasilan seni archer barat, seni dikaitkan dengan figura manusia. Okay, itu umum. Kemudian pada abad ke-14-15, apa tu? Gaya realistik. Okay, poin-poin dia. Okay, berpaut pada agama dan figura manusia. Okay, yang itu, okay, nama-nama ni tak apa. Kamu cubalah biasakan dengan nama-nama tokoh. Kemudian bila
Archer abad ke-16-17 pula diperkenalkan dengan mannerism. Archer tu dielokkan lagi, diperelokkan macam itulah istilah dia. Kemudian ada barok, aliran barok. Okey. Kemudian ada perkenalan pada konsep cahaya terang gelap pada Archer. Yang ini kalau kita tengok tadi, cikgu dah terang. Okey, nama sama juga tokoh Michelangelo ni, kamu cuba memahamilah nama-nama tokoh, mengenali. Okey, Archer 1819, era aliran 1819 ni ada masuk Rokoko dan Neoclassicism. Kemudian Archer dia dah dibuat lebih halus dan realistik. Dan ada pula istilah aliran naturalism dalam abad ni. Dia punya tokoh John Antoine Houdon, Edgar Degas dan Auguste Rodin. Okay, kamu cuba mengenali dia juga. Kalau tak ingat nama-nama ni, jangan risau. Itulah sebab cikgu buat video ni. Kamu boleh tonton lagi. Ataupun kamu just, bila dah tonton banyak kali, kamu dengar sahaja. Bagi biasa saja dengar. Nanti kamu dah biasa. Kamu dah dah kenal mereka tu siapa. Pada abad keberapa kan. Tu cara cikgu belajar macam itulah. Cikgu ulang sampai cikgu rasa cikgu kenal mereka. Okey, seni Archer abad ke-20. Okey, dia perkenalkan modernism. Okey, dia punya keyword dia. Aliran Cubism, aliran Futurism, aliran Dadaism. Ini kamu cuba tengoklah ciri-ciri aliran tersebut. Constructivism, seni pop dan era pasca modernism. Okey, siapa tadi? Pablo Picasso, Ronald Davis dan David Smith dan Claes Oldenburg. Okey, sampai di situ dulu kelas kita hari ini. Semoga kamu dapat memahamilah Archer Barat, aliran dan gaya dia dan pengarcher dan karya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Bye.